Boleh tak dengar suara saya dengan jelas? Nampak skrin, dengar suara dengan jelas. Everything okay. Check 1, 2, 3. Oh, esok malam ni dah tarawih guys. Selamat pagi Nur Zahira. Sorry lah, link dah expired. Yang semalamnya tu link dah expired. So kita terpaksa bagi link last minute, baru discover link tadi tu. Puan Rosita, Waalaikumsalam. Apa khabar? Korang dah makan belum? Hari ni last day breakfast. Hari ni last day breakfast. Alah, sebulan je. Sebulan je. Saya tengok tadi pagi masa saya nak beli nasi lemak lah apalah. Orang beratur queue 3 kali ganda daripada kebiasaan. Macam tak boleh makan lagi. Sebulan je. Lepas tu macam biasa balik untuk 11 bulan. So sebelum kita start pagi ni, you all dah sarapan belum? Share sikit sarapan apa? Sarapan apa pagi ni? Komen-komen. Skrin nampak. Nasi lemak. Alhamdulillah nasi lemak. Bihun goreng Singapura. Oh, mentah-mentah dah boleh rentas. Sampai Singapura semua pergi. Lain makan apa? Share sikit. Malah tu start je kan. Kita santai-santai macam biasalah kelas auto kita macam. Makan apa guys? Makan apa? Yang lain tak makan ke? Makan angin. Nasi lemak Tanglin. Oh lama. Saya tak pernah pergi makan sini. Tapi orang cakap nasi lemak Jalan Tanglin ni memang best. Macam nasi lemak Kampung Baru, Wanjo, nasi lemak antarabangsa. Tapi saya tak pernah pergi nasi lemak Tanglin. Nanti insya-Allah ada kelapangan lepas bulan puasa saya akan pergi. Saya pergi nasi lemak Tang lain. Okay. So besok Ramadan, sebelum kita start kelas pagi ni, saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat berpuasa lah pada you all semua, and hopefully jangan bunting puasa. Hopefully semuanya okay, and sepanjang Ramadan ni ambillah peluang untuk tambahkan amal, satu, dan yang kedua tambahkan income. Sebab bulan puasa ni adalah bulan, yelah orang cakap bulan Ramadan ni fokus kepada amal ibadah. Tak salah pun, memang betul pun amal ibadah bagus. Okay? Tapi bulan Ramadan ni pun adalah bulan yang ada banyak peluang sebenarnya. Rugi kalau kita tak ambil peluang. Bila time raya besok nanti, macam saya share beberapa minggu lepas tentang creating special offer, kita dah tengok kalender dah. Okay? Bila time raya nanti, cuti dia sangat panjang. Cuti dia terlalu panjang. Okay? So, you ambil lah kesempatan tu untuk bercuti juga. Sekarang ni bulan puasa, cari, of course, cari amal, and of course, cari peluang untuk besarkan bisnes you. So, pagi ni, topik kita adalah prospecting WhatsApp. So, saya nak tunjukkan kepada you all sepanjang tempoh kelas kita ni tentang macam mana kita nak tarik prospek, dapatkan prospek untuk masuk dekat dalam WhatsApp. Okay. So, hari Senin ni saya ada beberapa sesi brainstorm. So, nanti siapa yang ada session dengan brainstorm saya, Puan Dahlia pun tak beritahu lagi yang mana, tapi dia beritahu Senin ni dah ada orang. So, siapa yang ada dalam brainstorm hari Senin tu, nanti kita cerita lebih detail lagi lah. Siapa yang belum setkan sesi brainstorm, saya tak tahu apa yang you dengan Puan Dahlia punya ni lah. Nanti Puan Dahlia, you boleh tanya Puan Dahlia and so on. Okay. So kalau ni dia akan setkan lah sesi brainstorm you dengan saya nanti. Okay.
Saya nak bagi tahu jugalah um, minggu ni, semalam saya ada buat beberapa follow up. Okay. Saya ada buat beberapa follow up. Adalah 6-7 orang yang saya follow up pasal Ramadan, pasal apa? Yalah, saya nak push sikit bulan Ramadan ni, sebab bulan Ramadan ni bulan yang banyak opportunity. And bila saya follow up, bila saya WhatsApp personally, kita discuss dalam WhatsApp tu, ada banyak benda yang bagi saya gangguan dalam progress business you all. Biasa-biasanya benda ni berlaku yang saya nampak komen based on follow up saya semalam adalah gangguan kepercayaan. Ni, gangguan kepercayaan. Gangguan kepercayaan kepada diri sendiri. Dia bukannya gangguan kepercayaan dengan customer. Gangguan kepercayaan kepada diri sendiri. Itu yang first kali saya nampak based on follow up saya. Okay. So, whatever yang you belajar, saya suka nak ingatkan benda ni. Whatever yang you belajar, okay, whatever yang saya minta you buat, okay, make sure, you kena buat lah. You kena buat. Okay? You kena buat. Sebab kejayaan ni datang, result ni akan terhasil bila you take action. Kalau you tak take action, kalau you just datang kelas, dengar, lepas tu tak buat apa, tak aktif, tak tahulah tak aktif ke apa ke, tak tahulah, saya tak tahu nak cakap perkataan tak aktif tu. Ni bukannya sukan ke apa ke, ni business you. Kalau you betul-betul buat business, you kena aktif, you kena take action. Sebab kebanyakan orang, bukannya masalah dia tak tahu benda tu, tapi masalahnya dia ragu-ragu pada action yang dia nak buat, membuatkan dia langsung tak nak take action. Antara keraguan dalam diri dia, dia takut benda tu tak jadi. Kalau tak jadi macam mana? Kalau tak jadi, memanglah kalau tak jadi, daripada tak jadi aku buang masa, baik aku tak payah nak buat apa. Kalau jadi, macam mana? Kalau jadi ya, mungkin hidup you berubah. Kadang-kadang, bila kita start, bila kita nak buat benda ni, dia tak perlu nak target terlalu tinggi sangat. Contohnya aku nak buat bisnes online ni, bulan pertama aku nak dapatkan RM10,000. Untuk orang yang tak pernah dapat apa-apa lagi, okay, tak payah pun nak fikir angka yang macam tu. Macam saya dulu start, macam saya mula-mula start dulu, saya cuma dapat RM1,500 je dalam masa 3 hari. Okay, dalam masa 3 hari saya dapat RM1,500. Tak adalah hebat sangat berbanding dengan student-student coaching saya yang selepas-lepas tu, yang saya guide, ada yang dapat RM29,000 lah, macam-macam lah, lebih-lebih dahsyat lagi. Okay. Tapi apa yang membuatkan benda tu terjadi adalah bila kita, whatever yang kita belajar, whatever yang kita dapat, kita take action. Yang jadi tak dapat ni, bila kita belajar, kita just datang, tengok, faham, ilmu dah memang advance gila lah. Nak advance lagi. Tapi kalau kita tak take action, jangan katakan yang advance, yang simple ni pun tak boleh nak jadi apa. Tak ada result. So kadang-kadang benda yang saya share ni, benda yang simple je. Benda yang simple, tapi you have to take action. Sebab result hanya akan terhasil bila you take action. Tak payah letak target tinggi-tinggi. Untuk permulaan, letak je target. Aku dapat RM2,000 pun dah okey lah. Sebulan ni, untuk permulaan, bukan nak bagi aku ni, I understand you nak dapatkan 5 figure tu, tapi persoalan dia adalah kepercayaan, bukan pada customer you, kepercayaan pada diri you. First kali. So macam mana nak tingkatkan kepercayaan pada diri you? You kena take action. Buat.
dapatkan ataupun tetapkan target yang minimum, yang achievable, bukan yang minimum, achievable. So kalau target you, okay, 1000, tak boleh, 500. Work on that target, 500 orang prospek. Aku mesti dapatkan 500 orang prospek. Work on that first. So you work on that, dapat 500 prospek tu, okay, macam mana nak build relationship. Okay, lepas tu macam mana nak jual the product. So pelan-pelan, sikit demi sikit. Lama-lama, mula-mula memanglah slow sebab you tengah belajar, you tengah bertatih, tengah merangkak, bertatih. And lepas tu bila you dah tahu, you boleh, of course, bukan berlari dah, terbang. Okay? So tu permulaan pada pagi ni. Yang penting adalah you all take action. Boleh guys? Action pertama yang you all kena take action adalah komen dekat bawah tu. Bila orang tanya boleh ke, so jawablah sesuatu. Ni mungkin macam belum masuk Ramadan ni korang dah tumbang dah. Terima kasih guys. Okay. Semangat. Okay, semangat tak apa, jangan segamat. Right, so bismillahirrahmanirrahim. Okay. So hari ni kita nak cerita pasal prospecting melalui WhatsApp. Alright. So first thing first yang you all kena buat sebelum kita pergi ke bahagian-bahagian teknikal tu. Okay. So prospecting melalui WhatsApp, kita nak buat berkenaan dengan macam mana kita nak tarik prospek tu masuk kat dalam WhatsApp. Okay. So prospek tak kenal kita, apa yang kita nak cerita ni, apa hala tuju topik saya pagi ni adalah macam mana kita nak tarik prospek yang belum kenal kita, okay, yang fresh prospek, fresh leads, bakal customer yang tak pernah kenal kita, masuk kat dalam WhatsApp group. Okay, masuk kat dalam WhatsApp group kita. Okay, so kenapa WhatsApp group dan bukannya yang lain-lain, WhatsApp broadcast ke whatever it is lah. Okay. Based on pengalaman saya, okay, bila kita buat WhatsApp marketing ni, okay, setakat yang saya check terkini, yang saya tengok, by far, so far, tak ada lagi apa-apa software ataupun apps ke apa ke yang selamat. Selamatlah, saya cakap selamat bila kita nak buat WhatsApp broadcast. Sebab saya tak nak bila kita buat WhatsApp broadcast ataupun kita nak blast dekat prospek kita, memanglah ada banyak sebenarnya software-software ni semua. Bila kita gunakan software-software blaster ni semua, dia punya isu adalah software tu ataupun nombor kita berkemungkinan akan kena block. Okay. Adalah banyak sebenarnya kalau kita boleh cari dekat Google ni, terletak kat sini WhatsApp broadcast. Kan, kita boleh type kat sini WhatsApp broadcast respond.io. So yang ni. Yang ni antara yang kata bagi saya bagus lah. Saya tengok ni bagus. Tapi dia ada benda yang dia still warning. Warning dia adalah yalah, nombor kita tu boleh di block oleh WhatsApp. Dan bila kena block dan sebagainya, so ada banyak problem lah. Ada banyak problem. So dia lebih kurang macam ManyChat. Kalau you biasa pasal ManyChat, Messenger, FB Messenger, Facebook Messenger. Okay. So dia lebih kurang macam tu. Okay. So bila you ada certain rules, certain peraturan dia yang you langgar ke apa ke, dia akan merisikokan business you. So that's why saya teragak-agak untuk pakai benda ni. Saya mula-mula saya ada fikir juga kan, memang nak pakai broadcast, WhatsApp broadcast yang macam ni, which is dia boleh broadcast dekat banyak prospek saya dengan satu klik je boleh settle semua. Okay.
Tapi dia ada risiko dia yang besar lah. Okay. So saya tak berani nak guna yang tu. Then yang kedua ada ManyChat dan adalah software Blaster yang you boleh tengok dekat Shopee pun ada benda-benda ni. You buka Shopee adalah Blaster. Okay. You boleh try benda-benda yang macam tu. Tapi dia bukannya untuk jangka masa yang lama and bukannya stable. So saya betul-betul care pasal benda tu. Sebab saya tak nak benda ni dia mengganggu akaun saya, mengganggu bisnes saya dan sebagainya. Okay. So that's why saya come out dengan saya prefer guna WhatsApp group. Saya prefer guna WhatsApp group. Okay. Which is WhatsApp group ni bila prospek you masuk dalam WhatsApp group tu, dia yang masukkan diri dia dalam WhatsApp group ni. Okay. So algoritma WhatsApp ni ataupun Facebook dia akan detect yang orang tu dapat permission marketing lah. Okay, I mean permission marketing lah. Kita group kita ni dapat permission marketing sebab orang tu yang nak masuk dalam WhatsApp group. And so far, by far, tak ada apa-apa lagi lah isu dengan WhatsApp group yang saya buat ni. Okay, and bila kita post dekat dalam WhatsApp group ni, dia sama macam broadcast juga. Okay, orang yang duduk dalam WhatsApp group kita tu, dia akan dapat notification bila kita post kat dalam WhatsApp group tu. Okay. So dia hampir sama macam broadcast lah. Hampir lebih kurang sama macam broadcast. Cuma broadcast kelebihannya dia bila dia send message dia hantar one to one. Kalau yang ni one to many. Maksudnya daripada seorang kepada ramai orang. Pergi ke WhatsApp group, kita seorang kita hantar kepada ramai orang. Okay. So saya nak tunjukkan kepada you all first thing first, macam mana nak buat WhatsApp group you sendiri. Macam mana nak buat WhatsApp group you sendiri. Bukannya kaedah dengan join WhatsApp group business ke, beli nombor WhatsApp group business. Ada banyak ada dekat Shopee, benda-benda merepek macam ni memang ada banyak. Beli 200 WhatsApp group business. So kau pun masuk dalam WhatsApp group business tu, kau pun boleh iklan kat dalam tu. Tapi dia tak berkesan. Sebab macam kita beli grup iklan lah. Orang lain pun nak iklan sebenarnya. Orang yang masuk dalam grup tu pun dia pun nak beriklan. So dia tak berapa efektif sangat bila kita join. Kita beli nombor-nombor, kita beli senarai grup-grup ni kadang tak berapa kualiti. Okay. So macam mana nak create WhatsApp group kita sendiri? So tengok dekat skrin saya. Bagi yang tak tahu, kalau nak pakai dekat laptop ke, MacBook ke, WhatsApp ni you kena masukkan ni web.whatsapp.com. Tekan enter. Tunggu dia apa? Tunggu dia keluar kejap. Ini akaun orang lain. Sekejap pakai Office punya senang. Okay. So bila ada QR code ni, you ambil lah you punya phone ni, ada link a device kat setting tu, link device. You alakan ni kat sini. Tak apa detect. Sebab ada QR code sama kat sini. Terhalang. Ini mesti dapat detect.
Eh. Okay. Alright. So bila you dekat sini, okay. So cara nak buat dia adalah pergi dekat setting ni, ada 3 benda ni. Tekan yang ni. Alright. Lepas tu tekan new group. Okay. Lepas tu dia akan minta you add participant. At least sekurang-kurangnya seorang lah. So you add dia siapa-siapa participant dekat dalam ni. Okay. So katakan kita add, nak add siapa lah? Add saya. Okay, contoh. Okay. Dia sekurang-kurangnya kena add seorang. Okay. Lepas tu group subject. Okay. So group subject ni letaklah apa-apa nama pun untuk WhatsApp group. Okay. Dia tak boleh nak dicari tau. Dia tak boleh nak dicari macam Telegram, tak boleh dicari macam Facebook group. Okay. So group subject ni you boleh letak apa-apa nama group ni. Okay. So nama-nama group yang berkaitan lah. Lepas tu janganlah letak nama group macam yelah nama group yang lebih kepada contohlah. Ni kita letak nama group prospek aku. Jangan letak nama ni. Jangan letak nama ni. Dia macam bagi perception pada orang yang duduk dalam WhatsApp group tu. Oh, kira aku ni prospek dia lah. Jangan letak nama tu. Okay. So letaklah nama yang lebih kepada, yelah, contoh kalau macam you jual produk slimming kan. Produk apa? Turunkan berat badan. Okay. So, jom kurus. Letaklah nama yang macam tu. Geng nak kurus. Okay. Nak kurus. Letak nama-nama yang macam ni. Okay. Jangan letak, memanglah dia orang ni prospek. Jangan letak nama prospek Herbalife. Jangan letak yang ni. Nanti kan orang ingat, oh okay, aku ni prospek dia lah yang ni nak jual produk kan. Jangan letak macam tu. Okay. So letak nama nak kurus raya. Whatever it is lah. Okay. So, and then tekan ni. Okay. So, dah siap dah. So, sekarang ni, member dalam WhatsApp group ini ada 2 orang. Okay, you boleh tengok sini ada saya and Puan Dahlia lah dekat dalam ni. So, apa yang kita nak kena buat adalah kita pergi hover mouse kita dekat sini. Okay. Ni benda-benda yang kita kena betulkan dulu lah. Pergi dekat group info. Boleh nampak ke? Kena ubah kot ni. Okay. Pergi dekat bahagian group info. Okay. Kalau nak adjust ikon gambar ni boleh adjust dulu. Okay. Lepas tu pergi dekat group setting. Okay. Edit group info. Tekan yang ni. Okay. So dekat sini edit group info. Choose who can change this group subject, icon, description, and disappearing messages setting. Okay. Yang ni tetapkan only admin. Pilih only admin. Jangan pilih all participant. Sebab nanti kalau kita pilih all participant, orang lain-lain, prospek kita yang masuk dalam WhatsApp group yang kita buat ni, dia boleh tukar-tukar information dekat dalam ni. Dia boleh lantik, dia tak boleh lantik ni, tapi dia boleh bolehlah tukar information pasal group ni, dia letak link pasal business dia ke kat situ. So kita tak nak. So bahagian ni only admin saja. Dan kita tekan confirm. So sebelum kita add orang ke, sebelum kita invite orang, bukan add orang, kita invite orang masuk dalam group ni, okay, kita siapkan dulu setting-setting. Senang. Okay. Then bawah ni send messages, dia tulis kat sini all participant, tekan yang tu. Okay. Send messages only admin. Kita nak WhatsApp group kita ni
Okay. Bukannya orang lain pun boleh komen. Kita nak kita je yang boleh post kat dalam WhatsApp group tu. Kalau orang lain boleh post, hidup you tak tenteram. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ada orang post. So kita tak nak macam tu. So kita biarkan only admins, hanya you sahaja yang boleh post dalam WhatsApp group ni. Dan tekan confirm. Okay. And then edit group admins. Okay. So dekat sini ada 2 orang lah. Okay. So yang ni tak ada apa-apa isu lah, tak ada apa-apa yang kita nak adjust. Itu selesai yang tu. Jadi sekarang ni bila kita edit setting ni, okay, kat bahagian setting ni, group ni hanya boleh dipost oleh you saja. Oleh you saja. Orang lain tak boleh post, tak boleh kacau group ni. So group ni jadi close channel. Okay. Then tekan back. Okay. Perkara pertama yang saya nak buat, saya akan remove orang yang saya add tu. Biasanya kadang-kadang saya add orang rumah. Okay. So saya nak remove lah. Okay. So kita remove. Okay. So sekarang ni tinggal seorang ni. Kita lah, you lah admin. Okay. Okay. Kat mana nak dapatkan link untuk join WhatsApp group ni? So basically setup nak create WhatsApp group ni dah siap dah. Dah siap dah. Setting nak create WhatsApp group ni kita dah settle. Maka wujudlah WhatsApp group you sendiri. Inilah group you. Inilah group you. Okay. Dan dah siap yang tu, macam mana nak dapatkan orang masuk dalam WhatsApp group ni? So dekat bahagian kanan ni ada invite to group via link. So tekan yang ni. So kat sini dia ada link WhatsApp group. Dia ada link WhatsApp group. Yang ni lah. Kalau you boleh highlight, you highlight lah. Kalau tak boleh, ni ada button copy link. Tekan je copy link. Okay. Now, kita pergi, kita testing. Okay. Cuba you all join WhatsApp group ni. Buka kat bahagian chat tu. Cuba join WhatsApp group ni. Saja. Test. Join. Praktikal. Dapat tak link tu? Kita tak dapat link. Dapat tak link tu, guys? Dapat. Cuba join. Rosita, yang lain-lain, cuba join. Saya nak tunjukkan dekat you all. Oh, dah join. Tapi dia tak. See? So, dia akan masuk lah dekat sini. Sebab ini kita simpan dekat dalam phone office kan. Dia keluar nama-nama ni semua. Okay. So, abaikan. Okay. So, bila kita buat macam ni, okay, dalam WhatsApp group ni, kita nak make sure orang lain yang request untuk join WhatsApp group kita. Okay. Kita nak orang lain yang join WhatsApp group kita, bukannya kita yang add orang tu. So, jangan salah faham. Jangan add orang masuk dalam WhatsApp group. Jangan add orang. Boleh tak saya add, beli nombor add. Jangan, tak betul. Cara tu tak betul. Apa yang kita nak buat adalah kita nak bagi link kita ni, okay, link yang kita buat tadi tu, kita nak bagi dekat orang luar. Kalau kau nak, kau tekan, kau yang join group ni. Kau yang join group ni. So, tadi itulah yang saya tunjuk.
kita ambil link tu, kita bagi dekat somewhere, kita bagi dekat orang, okey. Dan bila orang klik tu, orang tu yang nak join group ni. Okey. Dan so ni dah settle dah lah bahagian setting, and secara praktikal kita boleh add, bukan kita boleh add, kita boleh invite dia untuk masuk dalam group ni. Kita boleh invite dia. Kita boleh bagi link untuk invite dia. Kita tak boleh nak add dia. Jangan buat macam tu, sebab nanti kalau ada orang yang tak suka, dia akan left. Dia akan left berjemaah. Yang tu tak nak. So kalau sebelum ni, kalau you pernah experience lah, okay, tiba-tiba je aku masuk dalam grup ni, aku tak kenal pun orang ni. Oh, rupanya nak promote insurans lah apa dah. Confirm dia tengok grup tu tak sampai beberapa minit, semua left. Sampai mungkin tinggal kosong kot. So kita jangan buat strategi tu. Okay, so now settle yang tu. So saya dah tunjuk macam mana kita nak bagi link invitation. Okay, so sekarang ni, so memang contoh yang saya tunjuk tu senang lah, sebab saya bagi link invitation dekat you all dalam WhatsApp group ni. Okay, macam mana kita nak invite prospek daripada luar? Macam mana kita nak dapatkan prospek untuk masuk dalam WhatsApp group kita? Macam mana kita nak dapatkan prospek masuk dalam WhatsApp group kita? Okay, nombor 1. Tengok skrin saya ni. Notes. Okay, cara nak invite masuk WhatsApp group. Nombor 1, insentif. Okay, sediakan insentif. Nombor 1, prepare insentif. Macam saya cakap minggu lepas, okay, tak kisahlah you nak bagi e-book percuma ke, you nak bagi kupon atau diskaun ke, or you nak guna strategi ayat manis pun boleh. Okay, so untuk kita invite prospek kita, dia takkan masuk, join lah WhatsApp group saya ni. Ni saya ada buka WhatsApp group, jemput join je. Bukan macam tu cara dia. Dia mesti kena ada sebab untuk kita join WhatsApp group tu. Mesti ada sebab. Nak mewujudkan sebab tu adalah kita kena sediakan insentif. Sebagai contoh, okay, sebagai contoh, katakan kita jual produk ataupun kita bisnes produk digital macam e-book. Okay, e-book tentang affiliate marketing ke whatever it is lah. Okay, itu produk yang kita nak jual. So kita buat insentif, kita buat satu e-book percuma. Okay, rahsia jana 4 angka menggunakan affiliate. Contoh tajuk e-book percuma. Okay, so e-book percuma tu kita bagi secara percuma. Kita buat e-book tu percuma, kita bagi secara percuma. Okay, tujuannya untuk kita umpan orang masuk ke dalam kita punya WhatsApp group. Contoh lain macam kupon diskaun. Contoh kita buat bisnes Tupperware. Okay, so kita nak dapatkan prospek yang masuk dalam WhatsApp group kita ni hantu Tupperware. Okay, so kita pun sediakan siapa yang masuk dalam WhatsApp group aku ni, okay, dia akan dapat diskaun 10% setiap pembelian Tupperware. Yang seterusnya adalah ayat manis. Kalau yang e-book percuma tadi tu, kita kena sediakan e-book. Okay, tu e-book percuma. Kalau kupon ataupun diskaun, bukan semua niche sesuai guna kupon diskaun. Ada certain niche yang macam Tupperware tadi tu pakai kupon diskaun, ramai orang nak join. So nanti bila you brainstorm dengan saya, you tahulah you nak gunakan insentif apa. Okay, so ayat manis ni dia macam lebih kurang macam e-book. E-book ni kita kena buat e-book tu. Tapi kalau ayat manis ni, kita tak payah nak buat apa-apa. Kita cuma bukanlah menjanjikan, kita cuma bagi tahu je
Ini yang kau dapat bila kau join WhatsApp group tu. Sebagai contoh tadi kan, nak tahu macam mana nak buat 4 angka melalui affiliate, join WhatsApp group ni. Kita tak janji pun nak belajar, nak tahu bagaimana buat 4 angka melalui affiliate, download e-book percuma melalui WhatsApp group di sini. Yang tu kita janji nak bagi e-book percuma. Yang ni kita just bagi tahu ayat manis. Nak tahu macam mana nak buat 4 angka melalui affiliate, join WhatsApp group ni. Maksudnya bila kau join WhatsApp group ni, kau belajarlah dalam group tu. So nak kena bagi e-book ke? Tak payah pun nak bagi e-book. Tak payah pun nak buat e-book. Tak payah pun nak bagi kupon ataupun diskaun. Kupon ataupun diskaun ni bagus, tapi bukan semua produk sesuai menggunakan kupon ataupun diskaun. Yang kedua, so kena pasti apa insentif yang you perlu gunakan. Setiap you all ni buat bisnes yang berbeza-beza. Bila dalam brainstorm, saya dah bagi tahu dah. E-book ke, kupon ke, ayat manis ke, dan kadang-kadang saya bagi tahu apa yang you kena buat, ayat manis yang macam mana, saya dah bagi tahu benda tu. And kalau bila you sangkut, WhatsApp lah, you WhatsApp lah saya, tanya, macam nak buat ni, apa yang tak betul. Macam Zahiruddin, dia WhatsApp saya pagi tadi, time subuh ke pukul berapa, saya tak ingat. Saya tak ingat pukul berapa dia WhatsApp saya, saya check tadi waktu subuh. Dan saya reply waktu subuh tadilah, saya bagi tahu pasal Telegram. Dan semalam saya WhatsApp Farah Laika, yalah, anak-anak dia demam, so hopefully everything okay lah. Alright. So yang kedua, dah sediakan insentif, dah tentukan apa insentif yang sesuai. Ni dia, ayat copywriting. Apa ayat copywriting yang you nak guna untuk promote, untuk bagi e-book percuma ni? Kita dah sediakan dah, kita dah prepare dah, kita dah fikirkan apa insentif yang aku nak bagi. And then now kita bagi kupon, kita bagi e-book percuma. Now apa ayat copywriting yang kita nak guna untuk tarik prospek masuk dalam WhatsApp group kita? Apa ayat copywriting yang kita nak guna? Okay. So contoh. Okay. So dia akan bermula dengan soalan. Nak tahu bagaimana ataupun nak turun berat, tak best. Nak turun 10 kilo dalam sebelum raya ni. Nak turun 10 kilo sebelum raya ni. Okay. Download e-book percuma dalam WhatsApp group di sini. Dia bermula dengan soalan. Okay. Dan arahan call to action. Arahan call to action dia adalah download e-book percuma dalam WhatsApp group kat sini. Okay. Nur Zahira tanya, e-book untuk property. Saya tak cakap pun you punya kena guna property. Nur Zahira dengan Puan Aisyah. Saya tak cakap pun you kena guna e-book. Tolong ingat balik apa yang saya cakap dalam brainstorm kita. Saya cuma cakap you kena pakai Instagram story, pakai ayat manis. Saya dah tunjuk dah itu dalam brainstorm kita, apa yang you nak kena buat, apa yang you nak kena cakap. Tak payah pakai e-book untuk kes you. Okay. So, tu contoh dia. So, ayat copywriting. Apa yang nak kena cakap? Apa yang nak kena tulis? Okay. Yang ketiga.
Bila dah buat yang tu, kena buat promo. Kena promosi. Sebab kalau kita dah buat e-book, kita dah ada ayat copywriting kita, dah siap dua benda tu, okay? Tapi dia tinggal dalam komputer je. Dia save dalam Microsoft Word. Tak buat apa-apa pun. Tinggal macam tu. So, aku dah siap dah e-book percuma aku. Aku dah siap dah ayat copywriting aku. Tapi kenapa tak ada orang masuk WhatsApp group kan? Sebab you tak promote. Okay? Sebab you tak promote. Okay. So, you nak promote macam mana? Okay. Semua, first kali kalau you ada prospek-prospek you, okay, promosi dengan bagi tahu semua existing prospek. Ni first kali kalau you dah ada prospek sebelum ni, okay, bagi tahu dia orang dulu. Macam contoh saya tunjuk dekat you all, restoran, ni lah. Restoran. Aku tak ni. Restoran. Cepatlah keluar. Yeah. Oh, ni bukannya phone ni phone. Ni kejap saya log out. Sekejap saya nak tunjuk kat you all contoh. Tak tunjuk contoh ni tak boleh. Kenapa dah ni? Sekejap guys sekejap. Ya, sebab tunggu kejap. Live event memang macam ni. Live event memang selalu macam ni. Sabar je lah. Nanti kalau you tengok video kat sini, forward sampai dia dah masuk WhatsApp. Tolonglah cepat. Oi, lambat lah. Sekejap guys, sekejap. Wah. Dah scan dah rekod. Kenapa tak boleh nak masuk?
Tak apa, kalau tak boleh, saya tak tahu kenapa dia tak boleh. Tapi saya cuba explain lah. Okay. So promosi dengan bagi tahu semua existing prospect. So saya sebenarnya nak tunjuk contoh, ada satu WhatsApp group restoran yang saya selalu tunjuk dekat dalam webinar special saya, which is restoran ni memang restoran favorite saya dekat Seremban, memang saya duk ambil kontrak dengan restoran ni. Saya selalu makan lunch, bungkus, semua dekat restoran ni. Okay. And kalau you tahu restoran ni, memang kalau kena time dia, memang you akan jumpa saya lah. Okay. So, dia invite prospek dia. Okay. First kali, promosi dengan bagi tahu semua existing prospek ataupun customer. Kalau you dah ada prospek sebelum ni, dekat wall you, dekat wall Facebook you ke, okay, dia orang ni dah memang prospek dah lama dan sebagainya, okay, tolong bagi tahu dia orang ni dulu. Macam yang restoran yang saya sepatutnya tunjuk dekat you all ni, okay, masa cerita dia masa PKP mula-mula hari tu, masa March 2020. So masa tu kan kena tak boleh dine in, kena bungkus, masalah lori supply tak boleh merentas sempadan negeri daerah, benda-benda yang macam itulah. Jadi disebabkan isu tu payah nak dapat lauk tengah hari macam-macam itulah. So inisiatif kedai ni tak belajar pun dengan saya, dia sendiri yang create inisiatif ni. Bagus. Adalah dia bagi tahu dekat semua customer dia on hari the moment PM masa tu Muhyiddin Yassin announce yang kita akan PKP. Esok tu kita sempat beli lagi, saya 2 hari yang kita sempat prepare kan. Dalam tempoh 2 hari tu, siapa customer dia yang datang kedai dia akan bagi tahu. Abang, akak, nak tak kita bagi tahu apa-apa update tentang food you nak boleh order. Okay, sebab sekarang ni stok memang macam ni kan, terhad dan sebagainya. Nak tak saya boleh bagi tahu ke WhatsApp ke apa ke? And of course saya cakap nak, sebab saya existing customer. Okay. So kalau abang nak, ni link dia bagi. Ni link WhatsApp group. Abang join WhatsApp group ni, nanti setiap hari kita akan update ada lauk apa dan sebagainya. Dan sepanjang tempoh PKP tu, pukul 8.30 pagi, dia akan WhatsApp kat dalam WhatsApp group tu. And memang semua dalam WhatsApp group tu akan dapatlah information, gambar lauk semua dan sebagainya, menu yang ada pada hari tu. And dia bagi tahu kena order sebelum pukul 10.30. Sebab pukul 12 rider nak jalan. Dia bagi tahu macam tu. So kita pun bangun-bangun kalutlah order. Ni ada ayam kurma, ada tu, so order lah. Pukul 12 rider dia dah on the way. So dalam lebih kurang sebelum pukul 2, kadang-kadang lambat sikit lah, akan dapat dah lauk yang kita nak tu. So tak adalah terputus bekalan pada masa tu. So promosi dengan bagi tahu semua existing prospect ataupun customer you, tu first thing first. Macam mana nak bagi tahu? Macam tadi tu kan. Dia bagi tahu kalau you buat restoran, you boleh lah cakap macam tu. Okay? Tapi kalau you ada ramai prospek dekat dalam tu yang bukannya macam contoh yang ni tadi ni, you boleh buat insentif. You boleh bagi tahu dekat dia orang, siapa yang nak turunkan berat badan 10 kilo sebelum Ramadan, sebelum raya ni, saya share tips kat dalam WhatsApp group kat sini. Join WhatsApp group kat sini. Kita bagi tahu dulu dekat existing prospect. Siapa yang cari property dekat JB, sekarang ni ada banyak listing. Kau tembak lah. Sekarang ni tengah ada banyak listing yang best-best. Join WhatsApp group ni. Kalau tak nak terlepas update something. Something macam tu. Dia kena ada sebab. Dia kena ada sebab untuk prospek tu
masuk dalam WhatsApp group. Kita tak boleh nak letak tak boleh buat simple, saya dah ada WhatsApp group, join kat sini ya. Tak boleh. Apa hal aku nak kena join WhatsApp group kau? So dia kena ada sebab. Sebab tu insentif, sebab tu mesti berkaitan dengan produk yang kita nak jual. So insentif dia tadi itulah. Okay, so first thing first, promosi dengan bagi tahu semua existing prospect dan customer. Bagi tahu yang tu dulu. Okay, then barulah teknik-teknik yang lain-lain. Okay. Contoh, kalau kita pakai teknik peer review ataupun influencer. Okay. Perkara pertama yang you kena prepare adalah you kena prepare video yang macam ni dulu. Ini saya tunjuk dekat you orang ni teknik Instagram X WhatsApp. You boleh refer nanti dalam video tutorial. Yang saya nak tunjuk hari ini berdasarkan teknik paid review. Okay. So ni video Hairul Nizam, and you all pun ada yang WhatsApp saya. You all punya video-video review dan sebagainya. So saya nak tunjuk dekat you all, tengok ni macam mana video dia. Okay guys, apa khabar? So dengar saya betul-betul kalau korang nak belajar ilmu bagaimana cara nak dapatkan cash yang banyak dengan simpan emas dengan singkat dalam tempoh 2 hingga 4 bulan je. So join WhatsApp group saya. So swipe up dan join WhatsApp group saya sekarang juga. So join sekarang tau. Okay, lagi sekali. Okay guys, apa khabar? So dengar saya betul-betul kalau korang nak belajar ilmu bagaimana cara nak dapatkan cash yang banyak dengan simpan emas dengan singkat dalam tempoh 2 hingga 4 bulan je. So join WhatsApp group saya. So swipe up dan join WhatsApp group saya sekarang juga. So join sekarang tau. Okay. So yang ni kita pakai video. Video yang mana kita yang bercakap. Okay. So Hairul Nizam dia buat video dia. Okay. So dia bercakap, and bila you nak buat video untuk teknik Instagram X WhatsApp ni, untuk tarik orang daripada Instagram masuk ke WhatsApp you. Okay. Dia punya video mestilah dalam keadaan menegak. Menegak ni macam ni, menegak. Tak boleh melintang. Tak boleh melintang. Dia mesti menegak. Mesti menegak. Okey. Lagi sekali saya cakap, video ni duration dia, panjang video ni tak boleh lebih 15 saat. Dia 15 saat je. 15 saat je. Saya nak cakap panjang. Saya dah cakap dah 15 saat je. Tak boleh lebih 15 saat je. Siapa yang ada banyak benda nak cerita ni? Tak ada tapi-tapi. Sebab video dia memang kena 15 saat. Tak boleh lebih. Tak boleh ke lebih? Memang tak boleh. 15 saat je. 15 saat. Sebab ada yang submit dekat saya, panjangnya video. 5 minit. 15 minit. Tak boleh. Dia 15 saat. Bukan 15 minit. Bukan 15 jam. Okay? And apa nak kena cakap dalam ni? Apa copywriting dia? Apa copywriting dia? Okay? So, macam Hairul Nizam tadi, macam itulah copywriting ni. Macam yang orang-orang lain dekat sini, yang itu yang dah brainstorm dengan saya dah beritahu dah. Apa copywriting you? Apa yang you nak kena cakap dalam video ni? Nombor 1, kalau ada pen dengan kertas, tolong tulis. Nombor 1. Nombor 1, dia kena ada attention grabber. Attention grabber. Tulislah, tulis. Lain aku. Ni lain pula yang korang tulis. Okay. Video Instagram story. Okay. First sekali durasi, lagi sekali 15 saat. Okay, tak boleh lebih. Memang dah macam tu. Jangan cerita banyak. 15 saat je. Okay. Apa nak kena cakap? Apa? Okay. Ni posisi video menegak. Menegak. Okey, menegak jangan melintang, menegak. Okey. Apa nak kena cakap? Apa nak kena cakap? Okey. 1, attention grabber. Attention grabber. Penarik perhatian. Penarik perhatian. Penarik perhatian.
penarik perhatian sebab dia nak buatkan orang, sebab kadang-kadang bila orang tengok dia punya phone, dia tengok story orang, dia macam otak dia macam dalam keadaan relax, dalam keadaan tak berapa sedari, macam itulah. Okay, so kita nak buatkan dia terbuka mata, kita nak buatkan dia terjaga. Kita nak menarik perhatiannya. Okay, so kita kena buat macam video tadi. Hey, dengar sini. Attention grabber tu. Okay, tengok ni betul-betul, tengok sini. Something macam tu. Boleh dengar tak ni? Something yang macam tu. Itu attention grabber. Contoh, dengar sini betul-betul. Dengar sini. Betul-betul. Ingat kau ada 15 saat je. Kau jangan buat. Dengar sini betul-betul. Saya ada benda nak cakap. So dengar sini betul-betul guys. Hello. Hi. So attention grabber. Siapa itu? Zahira dengan Puan Aisyah. Saya suruh pegang bendera Johor kan, dia nak cari prospek orang Johor. Siapa kat sini orang Johor? Kan? So, dia attention grabber. First. Second. Tanya soalan. Okay? Dengar sini betul-betul. Nak tahu macam mana nak simpan emas dan buat whatever it is dalam masa berapa-berapa? Itu soalan. Tengah cari property di Johor Bahru. Tengah cari property yang cun dan jangan letak perkataan murah. Saya cakap itu, jangan letak perkataan murah. Dengan harga yang best. Gantikan. Kalau you all, saya cakap kat sini, kalau you all dekat sini yang ada idea nak beli baju plus size murah, nak suplemen murah, nak kereta mewah dengan harga murah, jangan guna perkataan murah sebab tak ada benda yang murah melainkan free. So kita tak nak guna perkataan murah, gantikan dengan perkataan yang lebih senonoh sikit. Perkataan yang lebih, dia nampak macam murah tapi dia tak cakap murah. Betul ke apa sedikit ni? Dia macam nampak lagi best lah. Okay, dengan harga yang best, kita tak cakap dengan harga yang murah, kita cakap dengan harga yang best. Lain. Kalau kita cakap murah, mindset orang tu dah murah dah, kita dah bagi murah, tapi dekat dia tak murah lagi. Ingat kan murah macam, yelah, property harga RM1, rupanya RM100,000. Dia nak macam tu punya murah. Bangang ke tak bangang? So kita tak nak macam tu. Okay, so tanya soalan yang berkaitan dengan produk yang kita nak jual. Guys, dengar sini betul-betul. Dengar sini. Nak kurus sebelum raya ni tak? Kalau nak kurus, saya nak tunjukkan caranya. Join WhatsApp group ni sekarang. Swipe up. Boleh guys? Boleh. Itu soalan ni. Tak apalah. Dia cakap seorang-seorang ini. Tak payah. Jangan letak ganti dengan harga berpatutan. Sebab panjang sangat perkataan harga. Dengan harga berpatutan. Lama. Dengan harga cun. So dia macam pendek sikit. Sebab kita kena ingat, Rosita, kita kena manfaatkan 15 saat. Saya cakap dengan harga berpatutan. Memanglah sesuai perkataan harga berpatutan tu. Tapi kita nak kena jimat masa. Dengan harga best. So dia macam berpatutan. Tapi kita pendekkan best. Sebab kita nak jimat masa. Okay. Soalan. Dan yang seterusnya adalah, okay, lepas soalan, call to action. Okay, so call to action kita adalah kita nak suruh dia join WhatsApp group. Join WhatsApp
Okay. Hey orang Johor, hai. Nak cari property di Johor dengan harga, dengan design yang cun, dengan harga yang best? Join WhatsApp group ni sekarang. Yang keempat, arahan swipe up. Arahan swipe up. Swipe. Swipe Perkataan dia swipe. Cara sebut dia swipe, bukan cara sebut dia sweep ke, sweeper ke, bukan. Swipe. Kita panggil swipe. Okay. Saya cakap ni bukan saya nak mempermainkan ke apa. Saya cakap benda yang betul sebab saya tak nak you buat benda yang salah. Sebab bila you cakap, you pronounce perkataan swipe ni dengan cara yang tak betul, you pronounce sweep up sekarang, sweep up sekarang, you all faham lah. Generasi orang sekarang ni, dia suka mengecam orang. Dia suka nampak kesilapan orang. Jadi dengan kesilapan you, yang you tak tahu macam mana nak sebut perkataan yang betul, dia akan jadikan benda ni bahan gelak pula. Ataupun mungkin orang prospek menjauhkan diri sebab benda ni pun you tak boleh nak sebut dengan betul. Saya cakap bukan nak mempermainkan orang, tetapi saya cakap ni sebab saya care. That's why saya cakap. Okay? That's why saya cakap. So, sebut swipe up. Okay. So, ni 4 benda yang you kena cakap. Dalam 15 saat tu, ni 4 benda yang you kena cakap. Okay? Yang seterusnya, dekat sini kita letak, kena ada subtitle yang jelas. Kenapa kena ada subtitle yang jelas? Sebab ada orang dia buka phone, dia tak suka buka sound. Saya tak suka buka phone, buka sound. Certain time dia saya akan buka sound. So, ramai orang yang macam ni. So, kalau kita tak ada subtitle, dia tak tahu video ni tentang apa. Dia cuma nampak kita dekat tepi kereta je ke, kita dekat tepi laut je ke, dia cuma nampak tu je. Dia tak tahu apa yang kita cakapkan. So that's why kita kena ada subtitle yang jelas. Subtitle yang jelas ni, cadangan saya. Macam mana? Apa maksud cikgu dengan jelas ni? Okay, tengok macam si Hairul Nizam ni buat. Subtitle dia, sebab kalau kita guna macam join ni, perkataan join ni kita tak ada warna, kita tak ada kotak warna merah ni. Kadang-kadang dia punya perkataan join ni, dia tulis warna putih. Baju pula kebetulan pakai warna putih. Ataupun sebelah hitam, sebelah putih design baju dia kan. Bila perkataan tu lalu, ada perkataan yang boleh baca, ada perkataan yang macam dia disebabkan baju putih, dia termasuk sekali perkataan tu dalam yang bahagian putih tu. Jadi orang tak nampak, dia tulis apa lah. And customer ataupun prospek kita, dia tak peduli. Itu lantak kalau aku tak nampak, aku tak tahu. So, dia tak peduli. Kita yang kena peduli. So that's why saya buat yang macam ni. Kita kotakkan supaya tempat tu memang dia tak nampak background yang ada dekat belakang ni. Supaya dia boleh nampak dengan jelas. And then font yang you ambil ni, janganlah ambil font yang spiral yang berlingkor-lingkor, jangan. Ambil font yang standard je macam ni. Boleh guys? Ambil font yang standard. Jangan font yang tulisan nak kena canggih-canggih, takut orang tak faham. Disebabkan dia tak faham, dia terlepas lah. Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni?
Ada siapa-siapa ada soalan? Ada tak soalan? Ada tak soalan? Tak ada Kalau tak ada saya teruskan. Boleh? Boleh saya teruskan? Okey. Cun. Okey. Now, tadi kita dah mula buat promosi dengan existing prospect, yang tu first, dan paid review. Ni cara yang paling senang, saya suka cara ni. Okay. So, cara ni yang saya buat, saya banyak pergi dekat Instagram. Saya banyak pergi dekat Instagram. Sampai sudah call loading, tak tahu kenapa. Wah, banyak betul message ni. Kenapa? Okay, buka sini jap. Tolonglah jangan slow. Kenapa hari ni? Sekejap Internet saya very slow sikit. Hari ni. Okay. Refresh. Kenapa jadi macam ni? Hari ni memang korang macam malang sikit lah. Sorry dia putus tadi. Kejap guys. Kenapa macam ni yang ni? Saya try sekali. Kadang-kadang keluar. Okey pun. Tak tahu kenapa. Kejap kali je, saya check dulu yang ni. Okay. So, okay. So dekat sini you boleh ni yang sebelum ni. Okay. So kita boleh tengok dekat sini. Okay. Paid review. Type perkataan paid review kat sini. So dalam Instagram you akan type perkataan paid review. Okay, kalau kita nak menggunakan kaedah paid review, which is paid review ni kita nak minta orang lain tolong postkan promosi bagi pihak kita dekat Instagram dia. So Instagram dia orang yang ada banyak follower lah. Okay.
So apa yang kita buat, kita type perkataan paid review. Okay. So lepas tu kita akan katakan kita pilih dulu, tengok whatever it is. Okay. So apa yang kita nak tengok dekat sini adalah first kali berapa bilangan followers yang ada. Ni ada 79,000 lebih. Okay. So kita nak followers dia ada 100,000 dan ke atas. Tu kriteria yang pertama. Okay. And kriteria yang kedua yang kita nak tengok adalah siapa punya account. Okay. So kita tak nak account orang, kita tak nak account yang bukan orang. Maksud saya entity lah. Contoh kalau macam paid review. Okay. So, kita tekan kat sini. Ada lawak hamba, ada motif viral. Okay. Ada lawak teruk. Ni semua ni adalah akaun-akaun orang yang ni bukan akaun orang, ni adalah akaun entity. So kita tak nak yang macam ni. Kita nak orang akaun-akaun yang orang punya. Okay, so kita go through lagi. Cek Hello Kitty 54.6 tak nak. So type lagi. Okay. So ni ada 169,000 followers. Okay. So ni adalah orang. Kriteria yang ketiga yang kita nak tengok adalah gambar-gambar dekat bawah ni. Okay. Gambar-gambar dekat bawah ni. Apa yang saya nak tengok dekat bawah ni adalah gambar-gambar yang bersesuaian. Okay. Gambar-gambar yang bukanlah mencerminkan produk saya, tetapi gambar-gambar yang tak menjolok mata. Yang tu yang saya nak tengok. Okay. Sebab kalau contoh, kalau kita ambil slot paid review, contoh macam ni. Memang saya tahu akaun ni. Okay. Kalau kita ambil, memang 101,000. Okay. Memang milik orang. Okay. Tapi boleh tengok dekat sini, bawah-bawah ni, post gambar-gambar yang tak sesuai untuk kita tengok di bulan Ramadan nanti. Okay, tengok gambar macam ni kan. So tak sesuai. Tiba-tiba pula korang pula yang promote dekat sini, saya nak promote kelas mengaji dekat menggunakan paid review dia ni kan. Memang tak sesuai. Memang tak sesuai sangat. Melainkan kalau you promote produk macam kecantikan tu pun saya tak rasa sesuai. Tapi lebih kepada orang yang lebih kepada produk ubat kuat, yang tu semua saya rasa sesuai untuk saya ambil paid review dengan dia ni. Kalau saya nak ambil paid review dengan dia ni lah. So saya tengok tiga benda tu. Okay. So yang saya cakap kat you all ni based on berapa bilangan followers ni, mungkin you akan question dekat saya. Tapi tak targeted lah. Memang tak targeted pun. Saya memang faham tak targeted. Okay. Sebab kalau ikutkan, kalau kita bawa pendekatan Facebook Ads kan. Kalau kita pakai Facebook Ads, dia lebih kepada kita boleh target orang tu tinggal dekat mana, orang tu minat apa, dia like page apa, semua kita boleh target macam tu. Bila kita gunakan paid review, pendekatan kita melalui strategi ni adalah dia macam kita menjala ikan tau. Dia macam kita menjala ikan. Ada certain ikan yang kita target. Ada certain ikan yang kita target. Okay. Tapi disebabkan dia ada ramai orang dekat situ, okay, ramai orang follow dia, so kita nak dia jalakan untuk kita, okay, dan bila dia dapat ikan tu, kita nak pilih ikan-ikan yang tertentu, yang targeted je, sebab dia ada customer dekat situ. Itu pendekatan ataupun the way yang kita tujuan kita gunakan paid review untuk akaun-akaun ataupun untuk bisnes, bukan untuk bisnes macam ni, dengan kaedah yang macam ni, yang ada ramai followers ni. Sebab kalau kita nak pakai ikut niche, kalau kita tengok dekat sini okay, kalau kita nak pakai ikut niche, macam contoh kita nak promosikan kita nak cari prospek yang berminat pasal hartanah, okay,
So kita WhatsApp dia, kita WhatsApp, kita DM dia. Of course dia orang ni akan cakap, maaf, so far saya tak buat apa-apa peer review. Okay, dan kita WhatsApp yang ni. Okay, kita PM yang ni, maaf, buat masa ni belum buat peer review lagi. Okay, walau memanglah dia targeted. Kalau macam niche saya, okay, dalam niche saya, so kalau macam saya nak promote, nak dapatkan orang traffic masuk dekat dalam affiliate marketing, download produk affiliate marketing saya ke, ebook affiliate marketing saya ke, nak tahu macam mana nak buat bisnes online dan sebagainya, memang payah saya nak cari orang-orang, bukanlah payah, boleh jumpa orang-orang macam ni, tapi bila saya approach, ada tak buat peer review? Dia orang akan mungkin cakap, sorry, tak buat peer review, sebab dia orang nak jaga dia orang punya prospek kat situ. Tapi dia orang ni yang ada ramai follower ni, okay, dia orang memang nak kumpulkan follower, and dia orang nak mungkinlah produk-produk, promote lah apa-apa produk yang dia orang boleh promote. So dia orang dah kumpulkan orang dekat situ. So kita cuma nak menjala dekat situ, ikan yang kita dapat tu, kita nak pilih ikan-ikan tu. So orang yang masuk dekat dalam kita punya kolam adalah orang yang interested dengan kita punya produk. Do you get apa yang saya cuba sampaikan dekat sini? Do you understand? Halijah tanya, contoh jika influencer offer RM19 7 hari, 30 14 hari. Jika influencer offer 19 7 hari, 30 14 hari, video kena tukar dengan poster ke guna yang sama? Biasanya influencer akan terus post je. Apa yang kita bagi dia akan post je. Dia akan post je. Kita tak boleh nak cakap dia, dah 3 hari tolong tukar. Dia tak layan benda-benda macam tu. Dia akan post sekali tu je. Kurang jelas dekat mana, Rosita? Orang lain clear? Paid review dekat mana yang you tak jelas? Selama 30 minit saya cerita pasal paid review. Kat mana bahagian paid review yang you tak jelas? Kat mana paid review yang you tak jelas? Dia tak explain. So, bila kita ambil paid review dekat dia ni, kita nak dia ni tolong postkan bagi pihak kita. Dengar betul-betul. Kita nak dia tolong postkan bagi pihak kita dekat post dekat story dia. Post dekat story dia, kita nak dia post dekat story dia, ni story. Okay. Ni, macam ni. Ni story ni. Yang kita buat tadi ni, story. Okay. Story, video yang tadi kita cakap tadi tu. Okay. Kita nak keluar dekat bahagian story dia. Okay, kita tengok yang lain. Ini bahagian story ni.
Yang ni yang 15 saat, 15 saat, 15 saat. Kita nak dia orang ni, kita ambil slot dia ni, kita nak ambil slot paid review ni, kita nak dia yang ada ramai follower, okay, post dekat story dia. Letakkan iklan kita dekat story dia. Bila dia letak iklan dia dekat story dia, okay, orang yang follow dia, contoh, yang ni saya tak tahulah berapa ramai, ada 411,000 followers dia, bila buka story dia, okay, akan nampak promosi, akan nampak post daripada dia yang promosikan produk kita untuk tarik orang masuk dalam dia punya kolam. So, bila tekan dekat bahagian sini, dia akan letakkan video ni. Dia akan letakkan video yang kita dah buat tadi. Katakan ni video yang kita buat. Dia akan letakkan dekat bahagian dia punya Instagram story tu. Video ni video kita. Dia akan letakkan dekat situ, so ada ramai. Dia ada 411,000 follower ke, 500,000 orang follower ke kan. Sebahagian daripada dia orang yang buka Instagram story tu akan nampak video ni, and kalau sesuai, kalau dia orang rasa okey, dia orang akan join masuk kolam kita. Itu tujuan dia. Influencer ada 100,000 follower tapi view dia tak banyak, macam mana tu cikgu? Kalau macam tu elakkan lah. Elakkan macam. Elakkan. Kita kena tengok berapa ramai yang ada dekat dalam tu, dia punya view macam mana, engagement dia macam mana. Tapi kalau kita nak fikir yang macam strategi, saya nak cakap kat you all, strategi paid review ni dia kena buat banyak. Dia tak boleh jalan satu tengok. Dia bukan macam Facebook Ads. Dia kena ambil banyak-banyak Instagram influencer. Dia kena ambil slot banyak-banyak. Dia tak boleh ambil satu lepas tu tengok. Dia ada 400,000 orang follower. Kalau aku dapat 1%, 4,000 macam mana? No. Jangan fikir macam tu. Dia takkan dapat macam tu. Dia bukan macam tu. Silap-silap you mungkin dapat, you invest dalam 20, 30 ringgit, mungkin dapat 20 orang. Mungkin dapat 10 orang, mungkin dapat 50 orang. Dia banyak-banyak tu. So kalau satu influencer dapat 20 orang. Kalau ada 10 orang influencer, you dah dapat 200 orang. Hari tu Nora Liza Alwi dekat dalam grup kita ni, Nora Liza Alwi, dia bagi tahu dia boleh dapat per prospek nilai dia dalam RM1.50. Per prospek. Yang dia dah buat, dia dah run iklan tu dapat RM1.50 per prospek. So, kalau kita tengok dekat sini, so kita message dia, bila kita dah dapat jumpa orang tu, orang yang kita nak tu, so kita message dia. Macam contoh kita message ni. Hai, nak tanya ada buat paid review, kalau ada apa package yang ada. And bila kita message dia orang ni buat paid review, kita kena approach ramai, banyak-banyak. Kita kena approach ramai. Tak boleh approach seorang, besoklah. Memang lambat. So you kena approach, macam saya cakap semalam dengan siapa? Dengan Azhar ke siapa? 50 orang saya cakap. 50 orang. DM terus 50 orang hari ni. You dengar 50 tu macam, ya Allah, macam tak cukup masa je. Tak guys, bila you buka Instagram ni, kejap lagi, jangan tunggu, buat je. Okay, buka Instagram ni kejap lagi, you buka, and you akan DM dia orang tu satu, relax kan, sambil beratur nak beli santan ke apa ke, kejap lagi buka Instagram, dapat 5, okay, sambil you tengok TV kejap lagi, dapat 10 orang yang you DM.
Mungkin malam lagi nak tidur, you pun buka-buka Instagram, dapat DM 20 orang, dapat DM 5 orang. Sekurang-kurangnya you dah start dah DM dah. Sebab dia akan reply ni mungkin dia tak akan reply on the spot. Mungkin dia akan reply besok ataupun mungkin dia langsung tak reply. Macam ni kan. 5 Ogos 2021 sampai sekarang langsung tak reply. Tapi saya approach bukan seorang dua, saya approach ramai lagi. Hari-hari. And dia orang akan bagi tahu berapa harga paid review dia orang. Harga dia orang ni berbeza-beza. Yang kita nak tengok bila kita buat paid review ni, berapa harga yang kita nak tengok. Harga dia adalah dalam range RM20. Dalam range RM20 tu harga dia. Sebab saya boleh dapat nama-nama yang big, yang nama big name. Macam contoh, saya dapat ni, saya dah ambil slot, barulah saya tahu, oh dia ni anak artis sebenarnya. Saya dapat siapa lah itu? Jangan tunjuk contoh. Ada dah pula. Dapat pun kau. Saya mulakan, Salam ada buat paid review, kalau ada berapa harga, okey. Beritahu berapa harga, satu slot, ni kita nak ambil story kita nak ambil story. You kena tengok story. Okey, dia kata RM50. Okey, so saya minta nombor akaun, dia bagi nombor akaun. And saya bayar RM50, saya dah transfer tadi, saya ambil slot ID. Nah, ni video yang saya buat. Ni video yang saya buat, okey. Tepi laut ke apa ke, okey ni dia. Guys, dengar sini betul-betul, fokus. Sebab saya nak attention grabber. Saya nak menarik perhatian. Okay. Then bila orang swipe up video ni, saya suruh swipe up, okay, dia akan dibawa ke WhatsApp group. And slot saya memang bagus run dengan Marissa Dania Hakim ni. Lepas saya dah ambil slot ni, baru saya tahu yang Dania Hakim ni adalah anak kepada Norman Hakim. AB Abadi, tak silap saya lah. Okay, baru saya tahu. Lepas tu baru saya tahu. And saya invest RM50 dan saya dapat lebih kurang 50 orang juga. So okey lah, saya berpuas hati. So itu kalau 50 orang. Kalau sekali run RM50, 50 orang. So kalau saya dapat 10 orang yang macam ni, saya dah ada 500 orang prospek dah dalam saya punya WhatsApp group. So, ini kita nak tarik orang luar masuk dalam WhatsApp group kita. Ada faham guys? Ada soalan? So yang ni memang kena buat banyak. Dia tak boleh buat sikit-sikit. Dia tak boleh run satu, tunggu. Run satu, tunggu. Ni. Dia kena buat banyak. Barulah dapat banyak. Ada soalan tak? So bila kita dah bayar untuk slot Instagram story, paid review ni, okay, kita dah setuju, harga dia lebih kurang dalam RM20, macam saya tadi, RM20, lebih kurang dalam RM20. Okay, so yang ni saya ambil sebab, saya ambil lah sebab saya tengok akaun dia responsif masa tu, and saya bayar RM50, okay, then bila keluar saya punya iklan ni, dia run, saya dapat 50, lebih kurang 50 orang prospek, maksudnya satu prospek saya dapat dengan harga RM1, okay, masuk ke WhatsApp group saya. Okay. And that's it. Saya dapat prospek lah. Masuk ke WhatsApp group saya. Prospek dari luar yang tak kenal saya. Introduced by Marissa Dania Hakim.
Siapa-siapa ada soalan silakan. Kalau tak ada kita nak end dekat sini. Siapa yang join WhatsApp group tadi yang kita buat masa demo tu, boleh left je. Sebab group tu takkan dipakai lah. Itu semata-mata untuk demo saja. WhatsApp group tu hanya semata-mata untuk demo saja. Boleh left, tak ada masalah. Saya tak rasa kecil hati ke, tak ada. Left je. Memang untuk demo. Boleh left terus. Ada soalan? So kalau tak ada soalan, siapa yang dah set sesi brainstorm dan siapa yang dah brainstorm, bukan brain set, dah brainstorm dengan saya hari tu, kita akan follow up. Saya akan follow up you all macam mana progress dan sebagainya. Okay, so kalau you ada soalan boleh WhatsApp saya nanti. Okay, siapa yang dah dalam ultimatum, full ultimatum, dia akan dapat lah nombor WhatsApp saya. Biasanya saya akan bagi nombor saya direct dalam sesi brainstorm. Okay guys, so siapa yang brainstorm, kita jumpa pada hari Isnin. Siapa yang kita dah brainstorm, tolong take action. Okay, tolong WhatsApp saya kalau ada apa-apa soalan yang you all nak tanya. Okay, so jangan tunggu lama, buat je. Bulan Ramadan ni bulan yang sangat cantik timing dia untuk you take action. So with that said, kita jumpa lagi. Okay, selamat berpuasa. Okay, ada soalan tanya saya. Okay, so Assalamualaikum. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu. Ciao.